Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jemaah dapat menyaksikan satu lagi detik bersejarah di Sarawak apabila Majlis Daerah Semarahan MDS akan dinaik taraf sebagai Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS. Bagi meraihkan tarikh penting tersebut, satu upacara pengisytiharan akan diadakan di Dewan Suara Semarahan yang dijangka dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim dan turut dijangka hadir Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar. Bagi tujuan tersebut, ahli-ahli Majlis Daerah Semarahan yang diketuai oleh pengerusinya Datuk Peter Minos telah mengadakan satu kunjungan hormat terhadap Tan Sri Adnan di Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya, Kuching. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjemput Ketua Menteri ke majlis berkenaan. Penaiktarafan MDS sebagai sebuah majlis perbandaran mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berikutan jumlah populasi yang telah mencapai hampir 200,000 orang dengan peningkatan pada kadar 6% setiap tahun selain keupayaan memperoleh rizab kewangan yang diperlukan. Dalam pada itu, Tan Sri Adnan turut menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri 2016. Kunjungan daripada rombongan yang diketuai oleh Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah bertujuan untuk menjemput Tan Sri Adnan bagi merasmikan Hari Wanita 2016 Peringkat Sarawak Sabtu ini. Majlis yang akan diadakan di Stadium Perpaduan Negeri di Kuching itu dijangka dihadiri oleh lebih 6,000 wanita seluruh negeri. Tanah gambut di Sarawak yang berpotensi untuk dibangunkan, khususnya dalam aktiviti peladangan kelapa sawit, diharap mampu diurus dengan baik oleh para pengusaha tanpa memberi impak negatif terhadap alam sekitar. Pengarah Makmal Penyelidikan Tanah Gambut Tropika TPRL Dr. Luli Meling menjelaskan TPRL membantu pengusaha ladang dalam mengenal pasti tanah serta bahan organik yang bersesuaian dengan jenis penanaman pertanian di kawasan Tanah Gambut. Ujarnya, selain memberi fokus kepada peningkatan ekonomi negeri, TPRL turut menitik beratkan kualiti penjagaan alam sekitar. Ia dilaksanakan melalui pelbagai kaedah seperti pembinaan serta pengurusan sendiri struktur menara dikenali sebagai Menara Coverance Pusar pada tahun 2008 di 3 kawasan yang berbeza iaitu kawasan kelapa sawit di Sibu, Taman Negara Meludam dan hutan sekunder di Betong bagi memantau gas rumah hijau di kawasan penanaman kelapa sawit. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita selepas sidang media mengenai perasmian Makmal Tanah Gambut Tropika di Kota Semarahan. Dalam sidang media tersebut, beliau turut menjelaskan sebanyak 15 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi menjalankan penyelidikan secara berterusan dan hasilnya akan dikongsikan dengan masyarakat. Selain itu, makmal baharu ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat khususnya para graduan di negeri ini. TPRL akan dirasmikan pada 7 November ini yang turut dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Sarawak merupakan negeri kedua bagi pilihan destinasi pelaburan asing di negara ini selepas negeri Johor sejak 2 tahun yang lalu. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Julai Hindarawi memberitahu meskipun persekitaran ekonomi global kian mencabar, Sarawak kekal menjadi destinasi pelaburan yang menarik bagi pelabur asing untuk melabur. Jelas Datuk Julahi, Sarawak telah menarik pelaburan terus berjumlah 11.8 bilion ringgit tahun lepas berbanding 9.6 bilion ringgit pada tahun 2014. Tambahnya, Sarawak akan terus menjadi negeri pilihan memandangkan kerajaan menyediakan insentif dan bantuan yang perlu bagi memudahkan pelaburan sekaligus mewujudkan peluang bagi penduduk tempatan terutama dalam perusahaan kecil dan sederhana. Selain daripada itu, kerajaan negeri komited sepenuhnya ke arah melindungi dan menjaga pelaburan asing di negeri ini. Datuk Julahi berkata demikian ketika mewakili Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan pada Majlis Pelancaran Pengeluaran Komersial Kilang Pertama Fellow Alloys Sdn Berhad di Taman Perindustrian Samalaju, Bintulu. Kilang Pertama Fellow Alloys Sdn Berhad merupakan antara pelabur yang pertama melaksanakan projek di Taman Perindustrian Samalaju dengan nilai pelaburan $360 bilion Amerika. Ia merupakan kilang pertama di negeri ini yang memulakan operasinya pada Jun tahun ini menghasilkan fellow alloys untuk digunakan dalam industri keluli. Pengunjung yang berhasrat untuk melakukan pengembaraan di taman-taman negara di negeri ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan pengembaraan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan taman negara.
Timbalan Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation, Oswald Bracken Tyson berkata, ini terutamanya bagi memastikan setiap pengembaraan dikemudi oleh juru pandu Taman Negara sebagai langkah keselamatan agar kes pengembara tersesat dapat dielakkan daripada berlaku. Oswald berkata kegagalan berbuat demikian telah menyebabkan berlakunya kes pelancong tersesat baru-baru ini membabitkan seorang pelancong dari Australia, Andrew Gaskell, sehingga hilang selama 6 hari sejak 20 hari bulan lepas di Taman Negara Mulu kerana tidak mengundurkan laluan yang betul selain melakukannya bersendirian tanpa khidmat juru pandu. Walau bagaimanapun, Andrew berjaya ditemui oleh Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR pada Selasa lepas. Namun beliau menegaskan pihaknya turut mendapat pengajaran daripada insiden tersebut iaitu kelemahan pengawasan di pusat pendaftaran Taman Negara itu sehingga pelancong tersebut berjaya masuk tanpa disedari oleh petugas di situ. Justru Oswald berkata pihaknya akan mempertingkatkan tahap keselamatan menerusi pengawasan yang lebih efisien di semua Taman Negara bagi mengelak daripada berulangnya kejadian serupa. Oswald ditemui pemberita selepas majlis rimba rambling di Kuching. Keadaan banjir di Sarawak dijangka tidak seteruk 3 tahun lalu berdasarkan keadaan taburan kekerapan hujan ketika ini. Pengarah Pertahanan Awam Sarawak Kena Mokhtar Samad berkata banjir juga diramal tidak seteruk tahun lalu berikutan penurunan peratusan taburan hujan sehingga melebihi 60% daripada hujan musim tengkujuh. Berdasarkan kadar taburan hujan yang turun pada masa-masa ini di Sarawak khususnya, keadaan banjir tahun ini ataupun hujung tahun ini kita jangkakan tidak seteruk di akhir dan awal tahun 2016. Katanya berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi, setengah kawasan di Sarawak akan menerima kadar taburan hujan yang tinggi tetapi hanya akan menyebabkan banjir kilat sahaja. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pemangkaian Pangkat dan Pingat Persukan Institut Pertahanan Awam PISPA, Institut Latihan Perindustrian LAP Miri, APM Miri dan Bintulu 2016 di Miri. Katanya anggota APM bersama agensi-agensi barisan hadapan termasuk pihak polis, tentera, bomba, maritim dan rela termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bersiap siaga bagi menghadapi sebarang bencana banjir di negeri ini. Persediaan termasuk memastikan segala logistik telah diselenggara selain mengadakan latihan di pejabat daerah masing-masing dengan memfokus kepada penyelamatan di air dan memberi penerangan awal kepada penduduk untuk melakukan pemindahan sekiranya mendapat amaran bencana. Beliau menambah APM mempunyai seramai 5,000 anggota untuk dikerah bagi operasi banjir di seluruh negeri dengan 1,000 anggota mampu digerakkan dalam tempoh 1 jam pertama jika diperlukan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN komited dalam memastikan pembayar cukai sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang percukaian sedia ada. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Mahfar berkata pelbagai langkah proaktif telah dan akan terus dilaksanakan dalam memastikan pembayar cukai yang gagal menunaikan tanggungjawab percukaian mereka diambil tindakan yang sewajarnya. Tan Sri Dr. Muhammad Syukur berkata antara kes-kes yang sering dikenakan tindakan ialah kegagalan merimit potongan cukai bulanan, kegagalan melaporkan maklumat pendapatan dengan betul, kegagalan menjelaskan bayaran cukai dan pengelakan cukai. Dalam hal ini, beliau berkata tindakan pemungutan cukai melalui sekatan perjalanan di bawah peruntukan Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan ACP 1967 ternyata telah memberikan kesan yang positif. Ini terutama apabila menyaksikan ramai pembayar cukai yang sebelum ini enggan menunaikan tanggungjawab masing-masing akhirnya tampil menjelaskan bayaran cukai mereka dan memberi kerjasama kepada LHDN. Selain itu, LHDN juga telah mewujudkan pusat panggilan yang dikenali sebagai Hasil Recovery Call Center HRCC melalui talian 1-800-88-4276 dan Hasil Careline HCL melalui 1-800-88-5346. Sehubungan itu, beliau berharap pembayar-pembayar cukai dapat memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan ini bagi membolehkan urusan percukaian dapat diselesaikan secara teratur. Tan Sri Dr. Muhammad Syukur menyatakannya dalam satu rakaman video bagi merasmikan Seminar Cukai Kebangsaan 2016 di Kuching. Seminar sehari itu dikendalikan dalam 2 sesi iaitu sesi pertama bertajuk Cadangan Bajet 2017 manakala sesi kedua berkisarkan resolusi pertikaian dan mekanisme penalti.
Kesedaran tentang pentingnya tahap kesihatan gigi dan mulut yang baik dalam kalangan kanak-kanak perlu dipertingkat pada peringkat awal pendidikan anak-anak. Menteri Muda Solidariti Rozi Yunus berkata ia selaras dengan wawasan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak agar status kesihatan mulut penduduk negeri ini pada tahap yang terbaik dan berterusan. Rozi pada majlis perasmian Seminar Kesihatan Pergigian Guru-Guru Prasekolah dan Tadika Kemas Daerah Subis di Bekenu Miri berkata insentif Pejabat Pergigian Bahagian Miri menganjurkan seminar tersebut amat bertepatan dalam memberi pengetahuan tentang peranan dan pelibatan mereka membentuk kesihatan pergigian kanak-kanak. Tambah beliau, seminar itu juga dapat memberi pendedahan kepada guru tadika supaya menjadikan kesihatan pergigian salah satu aktiviti dalam pendidikan akademik. Beliau berharap agar semua peserta mengambil peluang menambah pengetahuan tentang asas penjagaan kesihatan pergigian supaya dapat disampaikan kepada kanak-kanak dengan cara yang lebih profesional dan berkesan. Terdapat 35 buah prasekolah dan 22 tadika kemas melibatkan guru-guru di daerah Subis menyertai seminar sehari itu. Lebih 1,000 orang menghadiri Forum Perdana Ehwal Islam yang berlangsung di perkarangan RTM Kuching malam tadi. Forum itu merupakan kerjasama antara Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan bersama Kementerian Perumahan dan Urbanisasi dengan Radio Televisyen Malaysia RTM sempena sehati di RTM Brambeh. Majlis ilmu yang bertajuk Alif Bata itu turut disiarkan secara langsung menerusi TV1 selama sejam bersama moderator Ustaz Zakaria Osman dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama panel jemputan Mufti Negeri Sarawak, Datuk Haji Kipli Haji Yassin dan pensyarakanan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Antara intipati yang diketengahkan menerusi tajuk itu mengenai peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak membaca Al-Quran. Bagi Datuk Dr. Muhammad Izhar, ibu bapa perlu tegas dan berdisiplin dalam mencurahkan ilmu agar anak-anak dapat menjiwai ayat suci Al-Quran memandangkan dewasa ini kita bersaing dengan pelbagai aplikasi gadget dan teknologi maklumat yang melalaikan. Manakala Datuk Haji Kipli Haji Yassin berpendapat ibu bapa merupakan model ikutan bagi anak-anak. Justru katanya pendidikan Al-Quran perlu disemai sejak kecil dan hendaklah bermula dari rumah. Selain daripada itu, ibu bapa perlu tegas dalam membimbing anak-anak jika mahu anak-anak menjadi seorang yang berguna pada masa hadapan. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas juga Embas akan merasmikan persidangan persatuan bekas anggota tentera peringkat kebangsaan di Kuching pada 8 malam. Manakala di Miri, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib akan merasmikan sambutan ulang tahun ke-50 Persatuan Kebangsaan Orang Ulu Sarawak pada 8 malam. Sementara itu, di Lundu, Ahadun Opar Ranumina akan merasmikan Pesta Lundu bertempat di Tebingan Lundu pada 2.30 petang. Dalam pada itu, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah akan menyempurnakan majlis penutupan Seminar Kepimpinan Wanita 2016 di Kuching pada 4 petang. Dan akhir sekali pada 4 petang, Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah akan merasmikan sehati di RTM Brambeh di perkarangan RTM Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Syahrizam. Silakan.